Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini adalah Sains Tingkatan 1, jam telah menunjukkan pada pukul 11.31 minit pagi. Jadi kita akan mulakan terus kelas kita pada hari ini ya. Tak ada melengah-lengah masa ya, seperti biasa on time lah. Kita akan start on time lah. Hari ini adalah kelas kata satu gabung, sepatutnya kelas pagi ni sudah setengah ni kelas 1A, satu aktif. 12.30 sampai ni baru satu mahir, tapi kita gabungkan sekali macam biasa lah ya. Okey, kita teruskan. Okey, kita punya pembelajaran pada hari ini Okey, hari ini adalah tajuknya adalah bahan bumi apa yang terdapat di dalam bumi lah. Yang ini secara ringkas saja. Kalau nak secara detail nanti kita akan belajar masa-masa tiga dekat tiga dia akan banyak lagi lah. So kita akan tengok apakah bahan-bahan yang ada dekat dalam bumi Okey, so kita dah belajar tadi, kita ada kerak, ada mantle, ada teras kita tak adalah korek sampai ke dalam tak maunya, tak boleh korek sampai ke dalam pun. Okey. So kita tengok dekat bahagian kerak bumi sahaja. Dekat sekarang ni kita fokus dekat kerak bumi pasal yang kita kerak bumi Okey, kerak bumi ini kerak bumi. Terbentuk daripada pelbagai jenis batuan yang berbeza dari segi warna, struktur, bentuk, struktur dan cara pembentukannya. Secara amnya, batuan boleh dikategorikan kepada tiga. Okey, kita boleh kategorikan batu-batu ini kepada tiga. Yang pertama sekali adalah igneous. Yang kedua adalah sedimen. Yang ketiga adalah metamorphic. So, kita akan tengok cara pembentukannya nantilah. Bawah-bawah nanti kita akan tengok cara pembentukan batu-batu ini Setiap jenis batuan terbentuk dengan cara berlainan dan mengambil masa ribuan tahun, beribu-ribu tahun lah baru terbentuk batu-batu ni lah. Okey, semua batuan yang mengandungi bahan yang dikenali sebagai mineral. So kita panggil lah apa yang kita korek, kita jumpa batu-batu jenis-jenis tanah apa semua ni, kita panggil dia mineral. Air mineral. Kenapa air mineral? Jumpa bawah tanah. Okay. Ada apa pokok ke dekat hujan ke, tak ada, dia dalam tanah. So kita panggil dia air mineral. So kita tahu itu adalah air tanah, air dalam tanah. Kalau air minuman, dia tulis dekat situ drinking water, air minuman, bukan, itu air pipe. Yang kamu minum tu beli murah kan. Ada RM1, ada yang 50 sen dekat Smithmart tu. Drinking water dia tulis. Itu air minuman. Air minuman tu baca-baca sikit dia punya apa isi kandungannya kat bawah tu, kat dalam stiker dia tu, tengok kat situ. Mana punca airnya? Adalah air pipe. So air minuman ada air pipe. Air mineral memang betul daripada bawah tanah lah. Okey, jenis batuan dan ciri-cirinya. Okay, so tadi kita dah tengok ataupun dah saya bagi tahu tadi ada tiga jenis, ada igneous, ada sedimen, ada metamorphic. Okey, tiga-tiga jenis ni lah. Okey, igneous, jenis batu igneous ni terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan. Ini penyejukan dan juga pembekuan. Sejuk beku lah. Magma atau lava. Magma atau lava ni api panas kan. Dia keluar daripada lapisan mantle lah. Lapisan mantle tu paling panas sekali. Dia macam gunung berapi punya lahar tu lahar gunung berapi tu kita panggil dia magma atau lava Itu terbentuk daripada proses itulah, sejuk uku benda tu. Lama-lama dapat batu igneous jenis lapisan igneous ni mengandungi pelbagai bahan mineral macam-macam dalam dia lah. Sedimen ni terbentuk daripada, kita besarkan sikit lah. Ini sedimen. Okay. Sedimen ni terbentuk daripada mampat bahan-bahan enapan yang dibawa oleh sungai, glacier dan angin.
Ini lain pula. Ini daripada dia punya terbentuk dia mampatan. Tadi sejuk beku, panas sejuk, panas sejuk. Yang tu daripada mantle, yang ini daripada sungai, glacier ataupun angin. Terdiri daripada lapisan yang banyak yang kadang-kadang berongga dan mempunyai fosil. Rongga ni ada ruang-ruang dan fosil ni ada tulang ke apa ke, fosil fosil dinosaur. Tu tulang dinosaur. Kalau ada benda-benda je. Okey, batu. Apa tadi? Ciri ada 3 batu tadi. Metamorphic. Terbentuk apabila batuan igneous atau batuan sedimen terdedah kepada tekanan dan suhu yang tinggi. Dia ni terbentuk daripada 2 batu tu tadi. Okey, terbentuk daripada 2 batu tu tadi. Disebabkan tekanan yang tinggi. Biasanya lebih keras daripada belasan bentuknya. Lebih keras daripada sedimen dan juga igneous. Okey, itu jenis-jenis batu dekat dalam kerak bumi. Ada 3 tadi jenis dia. Okey, macam mana dia terbentuk. So kita tengok sini lah. Dia ada videonya tapi dekat dalam ni saya tak dapat tunjuk video dia. Kamu boleh scan tu lah. Tu ada QR code tu. Ni QR code ni. BSN. Scan lah QR code. Pernah scan QR code? Pernah scan QR code tak? Apa jangan bukan masih sejahtera tu. Bukan. Apa-apa QR code scan. Pernah. Boleh. Bila scan ni nanti dia pergi pada satu link. Okey. Dia pergi pada satu link, tekan link tersebut kena ada internet lah. Kadang-kadang dia bawa pergi YouTube. Kadang-kadang dia ada sendiri dia punya video dia MP4 tu dia terpulang. Tapi kena ada data sikit lah nak tengok Saya pun tak buka lagi ni. Disebabkan saya guna paparan ni lain, saya tak boleh nak tunjukkan video. Kalau nak tunjuk video, saya kena off kan saya punya presentation ni. Dia kena tunjuk benda lain pula. Okey, jadi nanti susah, nanti leceh. Okey, so kita tengok tadi. So kita tengok igneous tadi, mana igneous? Ni dia. Igneous, bulatkan igneous ni. Okey, tu igneous tu. Igneous tu tadi dia kata penyejukan dan pembekuan magma. Magma ni daripada bawah api macam api kan. Panas kan. Sebab dia jadi magma lah. Hasil daripada magma yang sejuk beku tu nanti dia lama-lama ribuan tahun, bukan sekejap-sekejap. Okey, lama-lama nanti dia akan jadi batu igneous. Di sini daripada sini. Itu. Okey. Itu batu igneous. Yang kedua adalah batu sedimen. Okey. Apa tu sedimen dia? Hakisan. Dan dimampatkan ni di sini. Di kawasan sinilah. Lepas tu batu metamorphic. Metamorphic ni adalah daripada batu igneous dan juga batu sedimen yang mengalami tekanan yang tinggi. So dia akan jumpa dekat kawasan sini. Dia kata lebih keras daripada 2 batu ni, batu igneous dengan batu sedimen. So batuan metamorphic ni lebih keras. Biasa jumpa dekat situ lah. Terbentuk daripada 2 batu tu. So dia kata 2 batu ni mengalami tekanan tinggi. Ni dia tulis kat sini. Mengalami tekanan tinggi ni. Haba dan tekanan tu akan membentuk batu metamorphic. Okey. Kalau batu igneous daripada magma tu. Magma tu dia jadi sejuk, beku, lama jadi batu. Ribuan kan. Kalau batu sedimen ada mampat, ada endapan, ada hakisan. Daripada batu-batu ni jadilah batu sedimen. 2 batu tu, batu igneous dengan batu sedimen, kerana tekanan tinggi sikit kan, ada ribu tahun tekanan tinggi, jadi batu metamorphic. Itulah pembentukan batuan di dalam kerak bumi. Okey, so kita tengok proses tadi. Kita ada beberapa proses kat sini ni. Ni ada proses hakisan, ni ada proses lulu hawa, tu benda tu semua tu kan. Nak kena tahu tu. Okey.
Apakah proses yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi? Ini proses dia. Bagaimana perubahan bumi terbentuk? Sebenarnya permukaan bumi terbentuk melalui dua proses, eksogen dengan endogen. Ini eksogen dengan endogen. Eksogen dengan endogen. Okey. Proses eksogen berlaku di permukaan bumi. Eksogen di permukaan bumi. Ini berlaku di permukaan bumi. Contoh lulu hawa, hakisan. Sini dia tulis. Lulu hawa, hakisan, susut jisim, susutan darat, angkutan dan pengenapan. Okey, so kita tengok eksogen dulu. Contoh dia dekat situ tadi. Yang pertama dia kata, kita tengok hakisan dulu lah. Okey, yang pertama hakisan. Hakisan ni terhakis lah. Sikit hakis. Macam batu kan. Kamu korek. Sikit, gesir. Lama-lama dia ada geseran tu. Lama habis lagi. So, itu hakisan. Merupakan proses penghausan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan ejen-ejen yang bergerak seperti angin dan ombak. So, dia dapat hakisan. So, kalau ombak kena batu tu lama-lama dia akan terhakis. Okey. Begitu juga dulu ada satu cerita dulu tu, ada titisan air yang jatuh atas batu. Titisan air yang jatuh atas batu. Titis air jatuh atas batu. Lama-lama batu tu jadi lekuk. Batu yang keras tu jadi lekuk. Itu sebenarnya adalah hakisan. Okey, sama juga. Itulah hakisan. Yang kedua adalah lulu hawa. Lulu hawa ni dipecah-pecah. Okey, merupakan satu proses pemecahan dan penguraian atau perebutan batuan akibat perubahan suhu. Bila sejuk dia kembang, bila sejuk ketua kembang untuk air semua tu, ataupun ada penguraian oleh tumbuhan ke apa yang dah reput, lama-lama okey, lama-lama dia akan pecah sikit. So pemecahan ini kita panggil dia lulu hawa. Dia tak kisahlah sebab apa, sebab suhu, sebab air hujan, sebab tindakan frost, beku ataupun mikroorganisma. Dia mikroorganisma yang menyebabkan benda tu jadi pecah. Sikit-sikit dia pecah, sikit lama lah. Bukan sikit, tu nama dia, proses dia lulu hawa. Kita tengok batu tu dulu besar. Lama terbiar macam tu, dia tengok kecil lah. Itu namanya proses lulu hawa. Okey. So lagi susutan jisim dan juga susutan darat. Okey. Ini sebab pergerakan tanah, dia kata melibatkan pergerakan tanah dari cerun ke bahagian bawah akibat daya tarikan graviti. Misalnya tanah runtuh. Okey, tanah runtuh ni biasanya pokok ada tahan dia. Kamu dah tebang pokok tu, akar-akar dia dah tak mampu dah tahan dah, mati semua akar dia. Lama-lama kalau hujan ke basah ke ataupun jadinya pergerakan tanah, jadilah tanah runtuh. So susutlah jisim kat situ. Okay, itu nama susut jisim darat. Angkutan dan pengenapan. Angkutan dan pengenapan ni yang air, bahan-bahan yang di lulu hawa yang pecah-pecah tadi atau terhakis akan dibawa oleh ejen-ejen aliran air, angin, ombak dan glazier. Bahan-bahan tersebut akan dienak bila ada ejen jadi perlahan. Ini maksudnya bila dah pecah sikit-sikit yang halus-halus tu, angkutan ni kena angkut lah dengan air, dengan apa, dengan angin yang dibawa. Okey, pengenapan ni nanti dia singgah di tempat. Dia tak boleh dah. Dia tak boleh gerak dah. Lama-lama terbendap kat situ. Terbendap. Itu yang jadi macam cetek. Sungai jadi cetek. Kenapa sungai jadi cetek? Pengenapan. Pengenapan bahan-bahan tu dah tersangkut dekat sungai tu. Sudahnya jadi cetek. Sungai jadi cetek ni bahaya jika ada berlaku banjir. Dia tak mampu dah, sungai tak mampu nak tampung air. Sebab dia tak dalam. Berlaku banyak hari, dia berlaku. Itu proses eksogen. Okey. Proses endogen pula. Okay, tengok proses endogen. Proses tadi dekat permukaan bumi, proses endogen berlaku dalam bumi. Okey, proses endogen ni berlaku dalam bumi .
permukaan bumi. Boleh sehingga membentuk dan mengubah permukaan bumi. Proses olakan mantle, aktiviti magma dan proses pergerakan kerak bumi, plate tektonik. Pergerakan kerak bumi ni yang bahaya sikit. Nanti kalau silap-silap gaya boleh jadi tsunami besar. Pergerakan plate-plate bumi ni. Okey, so kita tengok yang pertama sekali proses olakan mantle. Okey, mantle tadi kat dalam dekat lapisan kerak mantle, terus ada lapisan-lapisan tu lah. Mantle ni ada 3 kan. Proses olakan mantle, suhu yang tinggi dalam bahagian mantle dan teras bumi menghasilkan arus-arus pergerakan di lapisan astenosfera. Arus-arus ini berupaya menggerakkan kerak bumi. Tu nampak tu dia kata. Bumi menghasilkan arus-arus perolakan. Perolakan ni dia macam putaran panas dan sejuk naik ke atas. Panas dan sejuk dia berputar-putar ni. Itu nama dia berputar-putar ni. Okey, kalau macam dalam bilik kita pun sama juga. Apabila kita nak panaskan satu air ke apa ke, dia akan berputar lah. Bila dah panas tu dia akan naik. Lepas dah sejuk dia akan turun. Panas dia akan naik. Ni macam ni lah. Okey, ini proses pusing ni. Tu nama dia perolakan. Yang berputar-putar ni nama dia perolakan. Okey, disebabkan mantle tu berputar-putar, dia boleh menggerakkan kerak bumi. Bila bergerak je kerak bumi ni, maksudnya bergegar lah. Jadi macam gempa bumi. Itulah olakan mantle. Ini pun sama juga. Proses pergerakan kerak bumi. Ini pun sama juga. Kerak bumi dah bergerak macam tadi disebabkan oleh mantle tu lah dia bergerak. Menurut plate kami bahagikan ke beberapa keping. Plate-plate ini sentiasa bergerak menyebabkan proses pertembungan dan pencapahan yang menghasilkan pelbagai bentuk bumi dan benua. Jadi kalau dulu-dulu kalau kita tengok dekat sini, pergerakan plate-plate ni tu bila dia bercantum ke apa bertembungnya, dia jadi macam bukit. Dia jadi struktur lah. Struktur ni kenapa ni tak rata, kenapa ni berbukit. Struktur bumi ni disebabkan oleh pergerakan kerak bumi lah. Plate tektonik ni. Sampaikan pergerakan-pergerakan ini boleh menghasilkan benua. Benua ni hanya tanah kadang tak besar. Satu lagi adalah aktiviti magma. Magma ni yang gunung berapi yang panas tu lah. Aktiviti magma ni gunung berapi yang macam cair panas pekat tu. Gunung berapi adalah satu lohong dari kerak bumi yang membolehkan magma yang cair dan panas keluar melalui dalam bentuk letusan yang kuat. Bahan-bahan letusan tersebut akan tertimbun di sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. Ini ada disebabkan dekat Malaysia tak ada ni. Okey, tapi dekat Malaysia kita ada serpihan sikit-sikit dia. Yang kolam air panas dulu kita ada dekat Batang Padang ni, dulu kita ada 2, satu di Batu Tujuh, Kuala Lumpur, satu di Hot Spring, Felda Sungai Kelah. Okey, dekat negara lain ada banyak, ada Filipina ada banyak. Kat Indonesia pun ada banyak. Gunung berapi magma tu ada yang dalam tu, yang ni. Ada urin-urin ni kan, urin kemerahan-merahan ni. Itu adalah magmanya. Okey, dia keluar daripada bawah lah. So dia bila dia nak terkeluar dia berbentuk macam gunung lohong, lubang. Tak panggil lubang, dia panggil lohong dan keluarlah gunung berapi tersebut. Okey, setakat tu je saya ajar dulu. Tak boleh baca banyak-banyak. Nanti habis cepat sangat pula sekarang. Okey. Ni dah 9.3, saya rasa dia ada 9.7 9.6. So kita tak tahu sekolahnya bila
Okey, selesai saja ni. Yang video ni akan bagi kedua. 2 hari ya. Cuma ada video ni. Soalannya kita satu slide ya. Satu muka surat je. Ya, untuk pelajar buat di rumah kan. Sikit-sikit dia buat satu muka surat. Dah lama siap lah. Kurang-kurang dalam tempoh 2 minggu ni nanti. Minggu depan. Berkemungkinan besar selesai. Okey. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. So, ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Okey, boleh dikemukakan. Kisah jawab. Tak ada. Kisah Kumar dah jawab tak ada lah. Faris pun cakap tak ada. Akil Fauzi pun cakap tak ada. Tak tahu, kita terima kasih. Tidak ada yang kata tak ada. Okey lah. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa boleh PM lah. Tak ada apa. Kadang-kadang lambat balas. Tapi saya akan cuba untuk kita tandakan marking jawapan dalam buku modul tu. Saya akan cuba marking secepat yang mungkin lah. Hantar guna Telegram lah, senang. Telegram senang saya nak marking. Tak payah saya save dulu. Saya boleh terus hantar je. Kalau guna WhatsApp susah sikit. Itu yang susah sikit. Nak kena save dulu. Dia tak ada terus direct sebab guna iPad. Kalau guna handphone boleh tapi kecil sangat. Bagi nak baca ke tak boleh. Okey, itu saja daripada saya untuk kelas hari ini. Video ni kita akan pakai 2 hari. Besok pun kita akan pakai video ni untuk soalan yang lain lah. Soalan hari ni soalan untuk 9.2, besok soalan untuk 9.3 punya bab. Okey, sekian saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih masing-masing. Bolehlah live meeting. Kita akan buat minggu depan untuk kelas Google Meet. Okey. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Okey, bye-bye Kishore Kumar. Indania. Terima kasih sama-sama. Alani Fatini pun sama-sama cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, boleh live meeting. Kita jumpa lagi